Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa, surau di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usaha yang telah dilakukan oleh kalian. Terutamanya kita berada pada musim-musim suka sekarang. Juga tidak lupa kepada tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Jadi kita harap, kita doakan dengan kesempatan masa yang ada serta usia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita berharap dan kita doakan kepada Allah semoga ianya sentiasa berada di bawah rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan menyingkap semula melihat kepada bicara kita, iaitu melihat kepada apa yang pernah kita nukilkan dahulu pada pertemuan lalu. Bingkisan daripada kitab Ihfazillah Yahfazka, peliharalah Allah, semestinya Allah memeliharamu. Yang mana kitab ini adalah kitab yang cukup baik, satu penulisan yang baik. Bahkan kita juga telah berbicara apa yang dimaksudkan dengan kita memelihara Allah. Maksud kita memelihara Allah di sini iaitu kita memelihara pensyariatan yang telah disyariatkan kepada kita. Secara tidak langsung dalam arti katanya kita telah melihara Allah. Jaminan daripada baginda alaihi salatu wassalam semestinya Allah memeliharamu. Kita inginkan pemeliharaan daripada Allah. Ini sebagai muhasabah kepada saya yang bercakap, terutamanya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, iaitu kita semestinya menjaga dan memelihara syariat. Kita melaksanakan tuntutan dan kita meninggalkan tegahan melihat kepada apa yang telah dia syariatkan kepada kita. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, di antara bingkisan yang dinukilkan oleh pengarang ini sebagai satu ungkapan yang baik, saya kira kita, tuan-tuan, perempuan, bila kita rehat, kita pergi ke mana? Saya bila saya rehat, di manakah tempat saya? Dan bagaimanakah cara untuk kita merehatkan diri? Di sini pengarang menukilkan kepada kita. Ini juga di antara satu nukilan yang baik daripada pengarang, iaitu dengan kata pengarang ar-rahatu fil ibadah, rehat di dalam beribadat. Seperti mana bingkisan ataupun ungkapan seseorang, uridu an astariha wa ana mut'ib, aku nak rehat dan aku ni letih. Jadi kita katakan kepadanya, kata pengarang, taqulu lahu, kamu berkata kepada dia. Tadi dia kata dia nak rehat dengan katanya letih. Kata pengarang, kamu mesti kata kepadanya, rehat kamu semestinya dalam beribadat, dalam ketaatan. Rahatuka fil ibadah, rehat kamu semestinya dalam beribadat, tuan-tuan. Macam saya bacalah. Saya baca ini adalah ungkapan yang mudah atas lidah saya. Ungkapan yang ringan atas lidah saya. Sebaliknya, ianya adalah sesuatu yang sukar melihat apa yang dinyatakan oleh pengarang. Bila orang kata kepada kita, aku ni letih, aku rasa aku nak rehat jap, kita kata kepada dia, kalau begitu,
Kamu rehatlah dalam ketaatan. Kamu rehatlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah bila kita tidur ianya tidak dikira sebagai ibadah? Ini juga pernah kita nukilkan dahulu. Jadi ungkapan pengarang ini ungkapan yang baik. Sekiranya kita ingin rehat, sekiranya saya yang bercakap terutamanya ingin rehat, kita ingin relax, semestinya dan pastikan rehat kita itu di dalam ketaatan. Rehat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kata-kata semangat, kata-kata motivasi daripada pengarang. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat kepada apa yang dinukilkan oleh pengarang, pengarang juga menukilkan kepada kita beberapa potong hadis baginda alaihi salatu wassalam. Nukilan melihat kepada beberapa sejarah yang telah terakam dahulunya, yang mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka jadikan ibadah mereka itu adalah satu kerehatan. Mereka rehat. Ini melihat kepada apa yang dinukilkan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, ini sebagai muhasabah kita lah, saya yang bercakap terutamanya. Bila kita rehat, apa kita buat tuan-tuan? Rehat saya, rehat tuan-tuan, rehat perempuan. Kita rehat, kita tengok movie sebagai contoh. Kita tengok movie, kita tengok cerita. Manakala heroinnya tidak menutup aurat tuan-tuan, kita rehat. Kita merasakan rehat kita itu adalah ibadah. Sebaliknya, saat kita melihat ke arah itu, ianya bukan lagi satu ibadah. Ianya bukan lagi satu ketaatan. Jadi, pengarang mengetengahkan kepada kita kaedah yang mudah kepada saya, yang kepada tuan-tuan dan juga perempuan. Sekiranya kita ingin rehat, pastikan rehat kita, istirahah kita, relax kita dalam ibadah dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sudi untuk menukilkan apa yang saya bicarakan tadi di awal, iaitu ungkapan cukup mudah. Macam saya lah cakap, mudah. Tapi ianya bukan satu yang senang kepada kita sekiranya kita ingin rehat di dalam ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Manakala yang keduanya, sebagai motivasi kepada saya tuan-tuan dan juga perempuan, bila orang cerita kepada kita lah, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sunat. Apa makna sunnah? Sunnah melihat kepada penakrifannya. Ibadah-ibadah sunat, sekiranya kita melaksanakan ibadah itu, kita mendapat ganjaran pahala. Dan sekiranya kita meninggal ataupun kita meninggalkan amalan ataupun ibadah tersebut, tidak berdosa. Okey tuan-tuan, kita ubah diri kita, terutamanya saya yang bercakap ini, iaitu ibadah sunat. Buat dapat pahala. Sekiranya kita meninggalkan ibadah itu, ianya adalah satu kerugian kepada kita. Rugi. Memang betul tak berdosa. Memang betul. Macam sekarang kita nak rehat dalam beribadah kepada Allah, sedangkan ibadah itu sunat je. Contoh. Bila kita tak buat, kita rasa rugi. Walaupun ianya tidak berdosa. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat kepada bicara kita ini, kemudian pengarang juga menyatakan kepada kita, melihat kepada hadis baginda alaihi salatu wassalam, terutamanya tuan-tuan, Rasulullah mengarahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya sabda baginda kepada Bilal radhiyallahu taala anhu. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana rehat mereka itu mereka melaksanakan ibadah. Rehat mereka itu mereka mendirikan salat. Rehat mereka itu mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata pengarang juga, wa kaifa la yastarihul 'abdu bis-salah. Dan kenapa seorang hamba itu tidak merehatkan dirinya dengan solat dan juga zikir? Kenapa kita tidak relax diri kita? Saya, ini sebagai ungkapan kepada kita bersamalah. Kenapa saya tidak relax diri saya untuk beribadah?
dan juga ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan perempuan, bila kita relax, bukan itu caranya. Tidak kita rehat dalam kita salat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata pengarang, dahulunya kita pernah menukilkan waqad dzakarna anna dzikra yuqawil badan. Dan sesungguhnya kita juga telah menyatakan sesungguhnya saat kita berzikir itu ianya akan menguatkan tubuh badan. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, jadi melihat kepada apa yang kita nukilkan, iaitu tentang rehat. Tentang rehat saya, tentang rehat tuan-tuan, tentang rehat perempuan yang dirahmati sekalian. Sebenarnya bila kita renung apa yang dinukilkan oleh pengarang, menunjukkan kita ini jauh daripada kebaikan. Maaf saya sebut dalam bait ini tuan-tuan. Ini sebagai muhasabah kepada saya terutamanya. Bila kita lihat apa yang dinukilkan oleh pengarang, kita dapat menilai diri kita, kita dapat menilai jiwa kita, yang mana selama ini kita tidak rehat seperti mana apa yang dituntut kepada kita. Kita rehat, maksud kita release tension. Ini kefahaman kita lah. Tanpa kita sedar, kita melakukan maksiat kepada Allah. Tanpa saya sedar, saya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana rehat kita tadilah. Kita rehat, kita menonton movie sebagai contoh. Heroin tidak menuntut aurat. Berdosa ke tak? Ittifaq ulama menyatakan pengharaman dan berdosa. Dan kita masih melakukan. Ini melihat kepada apa yang kita lakukan hari ini, menunjukkan kita ini sebenarnya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang lagi pada poin yang berikutnya, kita kembali semula melihat kepada bicara kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara bagi hamba-Nya itu dua keadaan. Kita kembali semula bicara kita, kata pengarang. Kita kembali semula, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara hamba-Nya itu melihat kepada dua cara. Melihat kepada dua macam. Yang pertama, iaitu memeliharanya melihat kepada kemaslahatan dunianya. Sebab kita masih lagi berbicara tentang jagalah Allah, semestinya Allah menjagamu. Jadi pengarang kembali kepada kita untuk berbicara dalam bab ini. Katanya kita kembali semula, na'udu ila hadithina marratan ukhra. Kita kembali semula melihat kepada bicara kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara seorang hamba-Nya itu dengan dua keadaan, dengan dua macam. Yang pertama, hifzahu lahu fi masalihid dunyah, iaitu Allah memeliharanya dalam usaha ia mencapai kemaslahatan dunianya, kahifzihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa ma'lihi, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya melihat kepada tubuh badannya, anaknya, keluarganya dan juga harta bendanya. Okey tuan-tuan, sekarang pengarang kata kepada kita, kembali semula kita merenung apa yang kita bicarakan di awal tadi. Ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, semestinya Allah memeliharamu. Tadi sempat pengarang menukilkan kepada kita, iaitu bagaimanakah cara untuk kita rehat. Secara tidak langsung, kita juga dalam yang sama memelihara Allah. Kita rehat dalam ketaatan, dalam erti kata sekarang kita memelihara Allah. Kita rehat dalam ibadah, kita sedang memelihara Allah. Maksud memelihara Allah di situ, iaitu kita memelihara syariat Allah. Melihat kepada apa yang kita bicarakan. Kemudian pengarang menukilkan kita sekali lagi, iaitu melihat kepada pemeliharaan Allah kepada kita. Kita memelihara syariat. Baik ketika sedar, baik ketika kita bekerja, baik ketika kita rehat. Kemudian bagaimanakah Allah memelihara kita? Kata pengarang dengan dua cara, dengan dua macam. Iaitu yang pertama, Allah memelihara melihat kepada kemaslahatan dunianya. Dengan Allah kurniakan kepada kita anak pinak, Allah kurniakan tubuh badan yang baik, kesihatan yang baik, Allah kurniakan kepada kita keluarga, harta benda. Ini melihat kepada apa yang dinukilkan oleh pengarang.
Kemudian, itu melihat kepada pertama dibicarakan oleh pengarang kepada kita. Kemudian, kata pengarang lagi kepada kita, idzan al-yaqinu alladhi yanbaghi an yabda al-mar' wa yujahadu nafsahu alayh an yata'allama al-yaqina wa at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Iaitu begitu. Keyakinan kita, seseorang hamba yang mengharap ingin memulakan jiwanya, dirinya, supaya ia terlebih dahulu. Macam saya. Tadi kita dah cerita cara. Kata pengarang, sekiranya seorang hamba itu inginkan keyakinan yang mana ia memulai dengannya, semestinya ia berusaha dirinya. Macam tadi tuan-tuan, macam saya cerita, bukan perkara yang senang. Bukan cara yang senang kita rehat dalam ibadah, kita rehat dalam ketaatan. Semestinya kita perlu melawan jiwa kita. Saya mesti lawan jiwa kita. Saya mesti lawan jiwa saya. Tuan-tuan, perempuan, rahmat sekalian. Ini bukan perkara yang mudah. Sebab tu kata pengarang, sekiranya kalian ingin keyakinan, tak kala kalian memulai dengannya saat berhadapan dengan jiwanya, semestinya dia penuh dengan mujahadah, kekuatan dirinya. Iaitu dengan dia mempelajari tentang keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semestinya ia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey tuan-tuan, melihat kepada apa yang dibicarakan di sini oleh pengarang kepada kita, iaitu melihat kepada bicara pengarang. Pengarang telah menukilkan kepada kita cara-cara tadi. Bagaimanakah pemeliharaan Allah kepada kita. Kemudian saat kita berhadapan dengan situasi itu, semestinya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Macam saya lah, tuan-tuan perempuan, saat kita berbicara ada satu yang mudah. Sebagai contoh, malam nanti tuan-tuan, kita balik rumah kita, kita buka TV sebagai contoh. Kita tengok cerita, kita rehat. Sebab esok hari Minggu kita rehat pukul 10. Contoh, kita tengah rehat sambil kita tengok cerita. Kemudian apa yang saya nukilkan tadi tuan-tuan, dengan Halloween ni tidak bentuk aurat. Kita tengok drama-drama sekarang lah, tidak bentuk aurat. Jadi, adakah rehat kita itu adalah rehat yang membawa erti ibadah? Adakah rehat saya ketika itu ianya membawa erti ketaatan kepada Allah? Sebab itu kata pengarang, jika demikian itu, semestinya kita meyakini jiwa kita dengan kita bersungguh-sungguh. Bukan perkara mudah tuan-tuan, kita nak tukar channel. Nak tukar channel ke forum Ehwal Islam. Bukan perkara mudah. Kita nak tengok Astro Oasis yang ada kuliah, ceramah apa semua. Bukan perkara yang mudah. Jadi, saat itu kita mesti berhadapan dengan jiwa kita sendiri. Mesti berhadapan dengan diri kita. Dan kita mesti bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita meyakini, kita bersangka baik kepada Allah, kita meyakini dengan apa yang kita cuba elakkan itu, kita yakin di sana ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada ganjaran di sisi Allah. Bukan perkara mudah tuan-tuan, kita nak rebut channel pula dengan orang rumah. Orang rumah tak apalah, kita kata dia ada batasan aurat dia sama wanita. Kita ni, seorang lelaki, bila kita melihat sama ada dalam keadaan bersyahwat ataupun tidak, ianya tetap adalah satu pengharaman kepada kita untuk kita menyaksikan. Jadi, secara tidak langsung rehat kita tadi bukan lagi rehat di dalam beribadah, bukan lagi rehat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, tadi kata pengarang, di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita semua, iaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kemaslahatan. Dengan Allah memberi kemaslahatan dunia kepada kita. Dengan keluarga, dengan anak, dengan harta benda. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita di dunia. Bahkan di sini kata pengarang, dan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara seorang hamba tadi, iaitu dengan dikurniakan anak dan juga keluarga. Kita lihat tuan-tuan, apa makna di sini? Kita hidup dalam keluarga sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dengan dikurniakan zuriat keturunan.
Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuliakan kita dengan keturunan yang jelas, tuan-tuan. Allah kurniakan kita dengan keturunan yang jelas. Kita kenal siapa ayah kita, kita kenal siapa nenek kita, atuk kita. Ini juga di antara cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara seorang hamba itu. Di sini kata pengarang, faqad yahfazullahu ta'ala al-'abd bi salahihi ba'da mautihi fi dhurriyyatihi. Maka sesungguhnya di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala memelihara seorang hamba itu, iaitu melihat kepada selepas kematiannya dengan dikurniakan zuriat keturunan. Kita lihat, sekiranya zuriat keturunan kita itu adalah zuriat keturunan yang baik, an yakuna salihan fayahfazu dhurriyyatahu min ba'di. Sekiranya dia di kalangan orang yang soleh, tuan-tuan. Hari ini kita memelihara syariat. Kita memelihara syariat dan kita yakin Allah pasti akan memelihara kita. Kata pengarang sekarang. Pengarang kembali menukilkan kepada kita, kata pengarang, sekiranya dia seorang yang soleh, kita memelihara Allah, kita meninggal dunia, kemudian maka Allah akan memelihara zuriat keturunannya selepas daripada kematiannya. Dengan sebab kebaikan yang dilakukan olehnya. Tuan-tuan, ini adalah ungkapan yang baik melihat kepada apa yang dinukilkan oleh pengarang kepada kita. Di antara bentuk Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, dengan sebab kita memelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di antaranya Allah akan memelihara zuriat keturunan kita selepas kematian kita. Tuan-tuan, hari ini kita hidup dalam Islam. Kita dilahirkan seorang yang memeluk agama Islam, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, perempuan, rahmat sekalian, boleh kita kata rata-rata kita di kalangan mereka yang asal kita adalah Islam. Yang mana ianya juga di antara kesan nenek moyang kita dahulu yang berpegang dengan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara mereka selepas daripada kematian mereka, lahir zuriat keturunan mereka yang menyembah Allah. Ini di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kebaikan yang dilakukan oleh mereka dahulu dengan sebab mereka memelihara syariat. Jadi hasilnya kebaikan itu diperolehi oleh zuriat keturunannya. Jadi tuan-tuan, kita penganut agama Islam, dalam bab ini, tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, kita mesti berpegang, kita mesti meyakini, kita mesti berazam yang mana semestinya kita mengekalkan kebaikan kepada zuriat keturunan kita. Semestinya kita mengekalkan kebaikan di dalam zuriat kepada zuriat keturunan. Kita ceritakan perkara yang baik. Kenapa? Ini di antara bukti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita melihat kepada zuriat keturunan selepas daripada kematian kita. Ini kata pengarang, tuan-tuan. Melihat kepada bicara kita ini mungkin timbul beberapa persoalan. Tuan-tuan, biasa saya sebut dalam bab ini, tuan-tuan. Setiap dari kalangan kita akan berakhir. Dan setiap kehidupan di dunia ini pasti akan terpisah. Setiap kehidupan di dunia pasti akan ada perpisahan, dan setiap pertemuan, tuan-tuan, akan berakhir dengan air mata. Manakala hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi kata-kata semangat kepada kita, kata-kata semangat kepada tuan-tuan, kepada perempuan yang dirahmati sekalian, yang mana melihat kepada zuriat keturunan kita, anak-anak saya, cucu-cucit saya, anak tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, cucu kita semua, yang mana kelak kita akan berakhir, kita akan berpisah. Sebaliknya di sana dalam Islam, kita diberi kata-kata semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi jaminan oleh Allah, yang mana pada dunia ini pasti akan ada pengakhiran, pasti akan ada kesedihan. Sebaliknya, tak kala kelak orang beriman itu dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurganya dengan zuriat keturunan mereka. Tuan-tuan perempuan boleh rujuk petikan daripada surah At-Tur juzuk 27 ayat 21. Ayat 21 surah At-Tur
juzuk 27 ayat 21. Ini sebagai rangsangan kepada kita tuan-tuan. Kebetulan saya berada di berhampiran dengan masjid ni tuan-tuan. Ada bahasa Al-Quran. Mungkin tuan-tuan perempuan pun dengar bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan cuba ringkaskan bicara kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Artinya, dan mereka yang beriman dan mengikuti zuriat keturunan mereka, yakni dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka semula dengan zuriat keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak dikurangi sedikit pun daripada amalan mereka sesuatu. Tuan-tuan, melihat kepada ayat ini, ianya adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang beriman pasti akan dipertemukan semula dengan zuriat keturunan mereka. Tuan-tuan, mungkin kita akan berpisah nanti, satu hari kita akan berpisah juga dengan anak-anak kita, dengan orang rumah kita. Sebaliknya, ayat ini menjadi saksi kita akan dipertemukan semula dengan anak-anak. Kita akan dipertemukan semula dengan ayah ibu kita. Bersyarat sekiranya kematian kita di dalam keimanan, sekiranya kematian mereka terdahulu di dalam keimanan, pasti akan dipertemukan semula dalam syurga. Pada saat itu tidak ada lagi kesedihan seperti mana hari ini dialami oleh kita. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, sedikit cerita selingan sebelum kita berakhir malam ni tuan-tuan, perempuan. Saya sekarang berada di kampung Tanjung Keramat, Langkap, Perak. Tapah pun dekat, Teluk Intan pun tak jauh mana. Jadi saya berada di sini tuan-tuan. Di sini sekarang juga diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sedia maklumilah dengan Covid. Minggu lepas tuan-tuan ada kematian. Ada kematian. 2 minggu sebelum itu, kakak, boleh kita ringkaskan 3 beranak. Si kakak, adiknya dan juga ibunya. 2 minggu lepas kakak meninggal dunia daripada KL. Balik urus dan dikebumikan di sini. Minggu lepas si adik lelakinya, sehari selepas itu si ibunya meninggal dunia. Ibu meninggal dunia, dan dia pun tidak mengetahui si anaknya semalam meninggal dunia. Tak dapat cerita lagi. Yang mana kedua-dua beranak, si ibu dan juga si anak, si adik kepada si mati yang pertama, disahkan Covid. Mati dengan sebab Covid, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang kita saksikan ini, kematian anak dan juga ibu, anak dan juga ayah dan juga si isterinya, ianya adalah satu yang mesti akan berlaku. Dan ianya pasti akan berakhir dengan air mata. Pasti akan berakhir. Kehidupan kita di dunia bukan kehidupan yang panjang. Sebaliknya, kehidupan di syurga, sekiranya kita dimasukkan di dalam syurga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanan, tuan-tuan perempuan, yakinlah tuan-tuan perempuan pasti akan bertemu semula dengan anak-anak tuan-tuan. Saya akan bertemu semula dengan anak-anak cucu saya sekiranya kematian saya dalam keimanan, dan mereka juga di dalam keimanan. Jadi kita kembali semula melihat kepada apa yang dibicarakan oleh pengarang. Pengarang kata, di antara cara Allah Subhanahu wa taala memelihara seorang hamba itu dengan sebab dia memelihara syariat, tuan-tuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara keturunannya. Hari ini macam saya sebut tadilah, kita sebagai Islam hari ini tuan-tuan, ini juga di antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, hasil keislaman dan keimanan nenek moyang kita. Tuan-tuan, ini di antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada zuriat keturunannya walaupun dia telah meninggal dunia. Ini juga akan berlaku kepada kita nanti. Sebab itu kata pengarang, kita kembali semula melihat kepada apa yang dinukilkan oleh pengarang tadi, iaitu an yakuna salihan, sekiranya dia adalah seorang yang soleh, maka Allah akan memelihara zuriat keturunannya selepas daripada kematiannya. Allah pelihara untuk kebaikan.
Allah akan melurungkan anak-anak cucu dia ke arah kebaikan. Ini di antara pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kebaikan, dengan kebaikan yang dibuat tadi. Dengan sebab dia memelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini saya risau tuan-tuan. Saya risau. Saya risau. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, semestinya kita risau. Kita takut sekiranya hari ini kita tidak memelihara syariat Allah. Allah kata A, kita lakukan B. Allah kata tidak, kita lakukan. Contoh, dengan sebab kita tidak memelihara syariat Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut kesannya akan dirasai oleh zuriat keturunan kita nanti, terlepas daripada pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ungkapan pengarang yang baik tuan-tuan, perempuan dan rahmat sekalian, iaitu kesan. Kemungkinan kesan yang dipeluri oleh kita dan mendapat peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan sebab kebaikan mereka yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Kemudian Sa'id Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, dia pernah berkata kepada si anaknya. Dia kata kepada si anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an. Semestinya aku akan menambah. Aku akan menambah pada solatku kerana kamu. Tuan-tuan, betul kita solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata yang baik daripada tokoh ulama tersebut, tuan-tuan. Sa'id Musayyib berkata kepada anak dia, dia kata, aku solat ni, aku tambah solat aku menambah pada solatku sebab engkau. Dia kata kepada anak dia, sebab engkau lah yang mana aku mengharapkan Allah akan memelihara engkau dengan sebab solat. Tuan-tuan, ini di antara bicara yang baik daripada Sa'id Musayyib. Dia kata kepada anak dia, kata, hari ni aku solat hari ni untuk kamu. Mungkin aku mengharapkan dengan solat aku itu, maknanya tuan-tuan perempuan dan rahmat sekalian, dia bertawassul dan dia mengharapkan dengan sebab ibadah yang dilakukan oleh beliau, ada kebaikan untuk si anaknya. Ada kebaikan untuk si anaknya. Ada doa untuk si anaknya. Dengan katanya tadi, yang mana aku mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara engkau dengan sebab solat yang dikerjakan tadi. Kemudian maksud kata pengarang, maksud daripada ungkapan Sa'id bin Musayyib tadi, yazidu salatahu wa ibadatahu min ajli an yahfazallahu awladah, iaitu dia menambah solatnya dan juga ibadahnya supaya pengharapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara anak-anaknya. Tuan-tuan, ini cara ulama silam, tuan-tuan. Sebab tu bila kita baca kisah ulama, ia menghidupkan jiwa kita sebenarnya. Orang-orang soleh ni, tuan-tuan, bila kita baca sejarah mereka, ya Allah, hebat mereka. Maksud daripada ungkapan Sa'id bin Musayyib tadi, kata pengarang, iaitu dia menambah solatnya dan juga ibadahnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara anak-anaknya. Tuan-tuan, saya hari ni saya mesti banyak solat. Tuan-tuan perempuan mesti banyak solat. Saya mesti banyak ibadah. Tuan-tuan perempuan mesti kita banyak beribadah. Yang mana kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara zuriat keturunan kita dengan sebab ibadah yang kita lakukan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Ini maksud yang dinukilkan oleh Sa'id bin Musayyib. Bukan makna dia mendirikan solat niat untuk si anak. Tidak, bukan begitu. Jangan kita salah anggap. Sebaliknya, dia mengharapkan ibadah yang dilakukan olehnya itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara anak-anaknya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita hantar anak kita, mungkin tuan-tuan perempuan ada hantar anak kita luar negara, risau tentang keadaan anak kita. Tuan, banyak ibadah. Adik saya mungkin dari luar negara, mungkin kelak akan tiba juga giliran anak saya. Semestinya saya banyak beribadah. Saya mesti tekun dalam beribadah. Yang mana kita mengharapkan dengan ibadah yang kita kerjakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara anak-anak kita. Banyakkan kita melakukan kebaikan. Dan saya yakin, tuan-tuan, ini juga di antara prinsip tuan-tuan dan juga perempuan. Macam saya, tuan-tuan, kadang kita
orang lama kita banyak kebaikan mereka yang telah mereka tunjukkan kepada kita sebenarnya. Macam mak saya. Biasa anak-anaknya belajar jauh daripada dia. Daripada kecil, intan saya pun tinggal di asrama pada usia 6 tahun. Bermula usia 6 tahun. Jadi jauh daripada dia. Jadi orang lama biasanya dia orang punya amalan. Apa dia buat? Dia sediakan makanan. Dia beri kepada orang. Dia kata apa? Dia kata mungkin diberi makanan kepada orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihara anak-anak dia. Anak dia jauh pada mata dia, Allah akan beri pemeliharaan. Dia beri makanan kepada orang, mungkin Allah akan beri makanan kepada anak-anak dia. Tuan-tuan, ini amalan orang tua-tua. Yang mana kita melihat pada amalan itu ada kebaikan. Mereka buat sesuatu ibadah yang mana mereka mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara anak-anak mereka. Mereka buat kebaikan di kampung. Dia tak cerita kepada kita. Tuan-tuan perempuan, dia orang tak cerita. Orang tua kita di kampung, dia orang tak cerita. Dia orang tak cerita, dia orang doa kepada kita apa semua. Sebaliknya tuan-tuan, kita yakin di sana ada sesuatu yang mereka lakukan. Mereka ingat kepada kita. Mungkin kita tak ingat kepada mereka. Ada orang ingat, dia orang buat sesuatu di kampung, di rumah. Untuk anak-anak cucunya di bandar. Dia solat, dia zakat, dia sedekah. Mesti dia akan ingat punya kepada anak-anak dia. Ya Allah, kau berilah pemeliharaan kepada anak-anak aku. Sambil dia masukkan duit dalam tabung di kampung. Sambil dia bangun tengah malam, sambil dia solat. Saya yakin tuan-tuan, doa ibu ayah tidak akan terlepas. Semestinya mereka pasti akan berdoa kepada Allah untuk kita. Terutamanya melalui ibadah-ibadah yang mereka kerjakan tadi. Kita yakin. Jadi, itu di antara amalan orang tua-tua. Jadi kita pun begitu tuan-tuan. Ini juga di antara amalan yang baik yang dilakukan oleh orang tua-tua kita. Ada adat orang kita di antara adat-adat yang baik. Dan itu hasrat mereka. Bila mereka buat kebaikan sesuatu, mereka mengharapkan anak-anak mereka jauh daripada mata mereka juga mendapat kebaikan daripada orang. Tuan-tuan. Dia orang lakukan kebaikan kepada orang kampung. Mereka mengharapkan bila dia anak-anak jauh, anak-anak di bandar, orang pun buat baik juga kepada anak-anak dia orang. Cucu mereka. Ini di antara apa yang difahami oleh mereka. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Jadi melihat kepada masa yang semakin mencemburu kita, di sini terdapat beberapa faedah yang ingin kita simpulkan hasil pada akhir pertemuan kita, iaitu yang pertama, kita tertarik dengan bicara daripada pengarang tadi kepada kita, iaitu dengan kata pengarang, semestinya saat kita rehat tuan-tuan. Saat saya, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati sekalian, bila kita rehat, pastikan rehat kita itu dalam ketaatan dan juga ibadah. Saya risau tuan-tuan, ini juga biasa berlaku kepada kita. Kita rehat, tapi bukan dalam bentuk ketaatan, bukan dalam bentuk ibadah. Yang mana kita merasakan rehat kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu bagaimanakah Allah memelihara seorang hamba, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya dengan dikurniakan kepadanya kemaslahatan di dalam kehidupannya di dunia. Dikurniakan anak-anak. Ni bagaimana Allah pelihara kita. Dikurniakan zuriat keturunan dan harta benda. Ini di antara bentuk-bentuknya. Yang ketiga tuan-tuan, jangan kita lupa berdoa kepada Allah. Ibu-ibu, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan keimanan kita, anak kita, mereka yang disayangi oleh kita dengan sebab iman, kita akan dipertemukan semula dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibu kita telah meninggal dunia 30-40 tahun dahulu, ayah kita telah lama meninggal dunia, apabila dimasukkan ke dalam syurga nanti dengan sebab iman, terutamanya kita mati dalam iman, anak cucu kita mati dalam iman, semestinya jaminan akan dipertemukan semula dalam syurga kelak. Bahkan jaminan ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu sahaja yang sempat kita kongsi malam ini. Saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, perempuan dan sekalian. Saya mohon dengan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Telah kumandang azan di belakang saya. Sekali itu sajalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.